请大家同心默祷，sama-sama doa dalam hati。哈利路亚，阿门。奉主耶稣基督圣名，会前领诗，请大家翻开赞美诗356首356首356。第一节ayat pertama。山上基督精兵，他家珍作精神，当趁黑夜尚未来临，扎进长风险阵，居高临下全力进攻，决心将敌灭尽，靠着信心终必得胜。的胜靠信心，心是我全的胜，心是我全的胜，我荣耀你的胜利，胜世界靠信心。第二节ayat kedua。神慈爱是我知己，神言是我宝剑。全备行的是我盾牌，灭尽万者火箭。我们屡将仇敌击败，信心如风击卷，大家同走线上的路，口称凯歌向前。心是我全的胜，心是我全的胜，我荣耀你的胜利，胜世界靠信心。第三节ayat terakhir。究竟是仇敌围绕，列阵向我攻击，赶快离开安乐营地，趁着向前迎敌，头上戴起救恩头盔，腰间束带真理，无法争取震荡的地，无声响彻天际。心是我全的胜，心是我全的胜，我荣耀你的胜利，胜世界靠信心。请大家再翻开赞美诗124首以124B， 124首以124B。第一节ayat pertama。爱心乃是恒久忍耐，忍苦忍耐不生怨爱，爱心乃是富有恩慈，待人如极乐善好事，爱心乃是毫不嫉妒，不计先能，不怀孕妒，爱心乃是毫不自夸，谦虚为怀，出言无邪。第二节ayat kedua。爱心乃是绝不张狂，尊重别人，举止端正，爱心乃是不做修饰，公平公义毫不自欺，爱心乃是不求己益，舍己助人，尽力所及。
第三节ayat ketiga. 现在是我亲人啊，我说人过如主人我，爱心还是不息不移，对人义的计划如滴，爱心乃是求经历，记住一段忍受真理，爱心乃是包容，这也体谅，度量宽宏。第四节ayat terakhir. 是凡事相信，这相处好不容易，爱心乃是凡事盼望，多有余地存当中光，爱心乃是凡事忍耐，爱人同中永有和谐，爱心乃是永不止息，努力实行，无了无尽。请大家再翻开赞美诗101首101 101首101。第一节ayat pertama. 世界爱着罪人何等与我这罪恶，相对爱着狂而天远，转来既不爱耶稣，转来既不爱耶稣，转来既不爱耶稣，相对爱着狂而天远，转来既不爱耶稣。第二节ayat kedua. 其间了解罪人心中，可是加上我罪苦，行为动意情而炎热，虽爱己也爱耶稣，虽爱己也爱耶稣，虽爱己也爱耶稣，行为动意情而炎热，虽爱己也爱耶稣。第三节ayat ketiga. 这圣洁主很爱我，以我心爱为祝福，使我谦逊感恩天远，少爱己多爱耶稣，少爱己多爱耶稣，少爱己多爱耶稣，使我谦逊感恩天远，少爱己多爱耶稣。第四节ayat terakhir. 你在主里爱我，此生灵气都已吐，今次感伤悲哀天远，不爱己转爱耶稣，不爱己转爱耶稣，不爱己转爱耶稣，今次感伤悲哀天远，不爱己转爱耶稣。请大家再翻开赞美诗第95首95首95。第一节ayat pertama. 受高的君王，为自然的十字架，流血做中保，这是我记得。叫我罪孽深重，该被判入流火，感谢主这恩宠，既然救了我。耶
ayat kedua. 说高的君王，拯救世人脱死权，离学习灵犀，主力的侍奉，生活全作罪路，一切痛苦已被偿，尽可握住救赎，魔鬼空诚惶。耶稣，主耶稣，你为我伸出仇敌。耶稣，主耶稣，你大恩难忘。第3节 ayat terakhir. 说高的君王，为信徒预备安站，在末日降临，接我回天家。那是坚持生命，同作绝望向荣耀，主心光与神光，谁能分不着？耶稣，主耶稣，愿你接我回天家。耶稣，主耶稣，我愿你快乐。请大家再翻开赞美诗91首91 91首91. 第1节 ayat pertama. 我将越常纪念你的爱，耶稣，不能测尝过于高深，举不起又不见你不开，耶稣，你爱真充满在我心，你以爱看见世仇饶神，耶稣，舍弃你荣光的宝座。今生在律法下为人子，耶稣，甘心受贫和无诊所。我的爱都奉献你早前，耶稣，因你比万有把我引，你永远有极美有江山，耶稣，我心欢喜主你怀里。第3节 ayat terakhir. 越常羡慕你的家，耶稣，在天为圣徒预备好，让境界比喻成那乌鸦，耶稣，不再有痛苦与烦恼，你的爱的奉献，是世所有的重要。你的爱情永远不变换，耶稣，将来必是我的荣耀。我的爱都奉献你脚前，耶稣，因你比万有把我引，你永远有极美有江山，耶稣，我心欢喜主你怀里。感谢主，会前领时到此，哈利路亚。Kita bersiap sedia, sila berdoa di dalam hati. 预备心，一起同心默祷。Amin.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulahkan kebaktian. 奉主耶稣圣名开始聚会。 Pertama-tama kita naikkan pujian Kidung 65. 一起唱诗65首。 65. 65首。 Tuhan bagianku yang kekal, melebihi semuanya. Di sepanjang jalan hidupku, mohon Engkau sertaku. Dekatmu, dekatmu, dekatlah dekatmu. Di sepanjang jalan hidupku, mohon Engkau sertaku. Ku tak kejar kemewahan ataupun kehormatan. Ku mau berkorban untukmu, asal Engkau sertaku. Dekatmu, dekatmu, dekatlah dekatmu. Ku mau berkorban untukmu, asal Engkau sertaku. Kau pimpin lalui lembah gelap, kau melalui laut panjang. Kalau pintu surga buka, mohon Engkau bawaku. Dekatmu, dekatmu, dekatlah dekatmu. Kalau pintu surga buka, mohon Engkau bawaku. Seterusnya, sebelum kita merenungkan sebahagian firman Tuhan, 接下来，在我们还没有思考神一部分的道理之前， mari kita sama-sama berlutut berdoa. 我们一起跪下来祷告。 Kita bersyukur atas berkat dan pimpinan Tuhan, 我们感谢神的祝福，还有一切的带领。 dan kita juga mohon Tuhan agar memimpin kebaktian kita. 我们求神来去带领我们的聚会， Mari kita sehati berdoa. 一起同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Amin. Pertama-tama diucapkan salam damai sejahtera kepada penatua, diaken, pendeta, saudara dan saudari yang dikasihi. 首先问候各位长老、执事、传道以及各位弟兄姐妹们，大家平安。 Syukur kepada Tuhan, walaupun pada masa ini kita dalam tempo PKP. 非常感谢主，在这段时间虽然是行动管制令的期间， Tetapi ini tidak menghalang kita untuk terus mendekat kepada Tuhan. 但是这没有阻碍我们来去亲近神。 Melalui kebaktian di dalam talian ini, kita mengadakan kebaktian. 通过这个线上的聚会，我们还是能够一起来去参加聚会。 Kiranya firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan memberi kekuatan di dalam iman kepercayaan kita. 但愿呢，所传讲的这些神的道呢，能够在信仰上呢，给我们得到一些力量。 Tajuk firman Tuhan yang kita sama-sama belajar dalam kebaktian kali ini 这次的聚会呢，我们共同探讨的题目是 ialah belajar dari seorang doktor yaitu Lukas. 就是向一位医生学习，也就是路加。 Pertama-tama mari kita buka dalam kitab Kolose pasal 4. 首先，请看哥罗西书的第4章。 Kolose pasal 4 ayat 14. 哥罗西书第4章14节。 Ayat 14. 第14节。 Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. 所亲爱的医生路加和迪马问你们安。 Di sini sebelum Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Kolose, 在保罗还没有结束他写给哥罗西教会的这些书信之前， dia mewakili semua rekan-rekan sekerjanya menyampaikan salam kepada jemaat di Kolose. 就是代表了他的所有的同工来去向哥罗西教会的信徒来去问安。 Dalam ayat 14 di sini, salah seorang teman sekerja Paulus ialah tabib ataupun doktor Lukas. 而在14节也有记载呢，他其中的一位同工就是这一位医生路加。 Dalam kesempatan ini kita akan belajar beberapa perkara yang baik dari Dr. Lukas. 那么趁着这个机会呢，我们一同的来去学习有关这个医生路加的几个好的地方。 Kita belajar yang pertama. 我们来学习第一点， Lukas seorang yang rela melepaskan pekerjaannya dan mengikuti Paulus dalam pelayanan firman. 就是路加愿意放下他的工作，来去跟随保罗在这些侍奉的事上。 Mari kita rujuk Filemon, surat Filemon. 我们请看腓利门书， Filemon kita rujuk ayat 23 hingga 24. 腓利门书23还有24节。 Ayat 23 hingga 24. 腓利门书23节还有24节。 Ayat 23. 23节。 Salam kepadamu dari Epafras,
temanku sepenjara karena Kristus Yesus. 为基督耶稣与我同坐监的以巴弗问你安。 Ayat 24. 24节， Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. 与我同工的马可、亚里搭古、迪马、路加也都问你安。 Daripada ayat ini, kita tahu bahwa Lukas ini adalah teman sekerja Paulus. 所以从这经节我们可以看到呢，路加就是保罗的这个同工。 Ini menunjukkan Lukas telah meninggalkan pekerjaannya yang asal itu, kemudian dia mengikuti Paulus dalam pelayanan firman Tuhan. 所以从这里我们可以看到呢，路加就放弃了他原本的工作，跟随保罗来去做这个道理的侍奉。 Pada waktu itu kerajaan Roma memerintah. 而当时候是罗马政府统治。 Dalam kerajaan Roma, dokter ataupun tabib merupakan pekerja kerajaan. 在罗马政府的统治下呢，医生可以说是一个政府的工作。 Nah, kalau hari ini kita sebut dia penjawat awam. 就是我们今天所谓的这些公务员。 Kita tahu sebagai seorang dokter, tentulah pekerjaan ini sangat baik. 我们也知道呢，身为一位医生，他的工作是非常好的。 Dan dari segi upah ataupun gaji pun boleh tahan juga. 而且他的薪金也是不错的。 Namun Lukas telah meninggalkan bidangnya itu, kemudian beralih kepada bidang yang baru, yaitu di dalam pelayanan Injil. 但是我们可以看到呢，路加就放弃了他原本所参与的这个份行业呢，而转向另一个行业，就是在福音宣道的这个侍奉工作。 Apa yang Lukas lakukan di sini bukan senang, bukan mudah. 而这路加所做的不是一件容易的事。 Tidak banyak orang yang sanggup melepaskan pekerjaannya, lebih-lebih lagi kalau pekerjaannya itu bagus. 特别是有一些不少的人呢，他们都会放弃自己的工作，有一些是很好的工作。 Tentulah ini ada kaitan dengan iman Lukas yang begitu baik. 肯定是和这个路加他的信心有很大的关系。 Tanpa iman tidak mungkin Lukas sanggup mengorbankan sesuatu yang sangat besar ini. 如果不是因为有信心的话，那路加肯定不会放弃一份这么好的工作。 Di sini kita mendapat pengajaran. 在这里我们得到的教训是， Kita tahu gereja kita pada hari ini kekurangan pekerja. 我们也知道呢，今天我们的教会呢缺乏这些工作人员。 Seperti kata Tuhan Yesus, ladang sudah menguning, tetapi pekerja itu sedikit. 就好像是主耶稣所说的，田园的已经是变黄了，但是工人呢却是很少。 Salah satu penyebab seseorang tidak berani mempersembahkan diri menjadi pekerja suci sepenuh masa. 就是很多呢不愿意来去牺牲时间来做一个全职的这些工人， Ialah karena mereka tidak sanggup melepaskan pekerjaan asal mereka. 这是因为他们不愿意放下他们原本的工作。 Tetapi mari kita lihat apakah janji Tuhan Yesus. 但是我们看看呢，主耶稣所说的这个应许， Kita rujuk Matius pasal 19. 请看马太福音的19章， Matius pasal 19 ayat 27 hingga 29.
请看马太福音的19章， Matius pasal 19 ayat 27 hingga 29. 19章27至29节。 Nah, di dalam ayat ini ya Petrus dia bertanya kepada Tuhan Yesus. 在这里呢，彼得就问主耶稣说 Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. 我们已经撇下所有的跟从你， Jadi apa yang akan kami peroleh? 将来我们要得什么呢？ Kita lihat ayat 29 jawaban Yesus. 我们看看29节主耶稣给的这个回答。 Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, 凡为我的名撇下房屋， saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, 或是弟兄姊妹、 bapak atau ibunya, 父亲、母亲、 anak-anak atau ladangnya, 儿女、田地的， akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 必要得着100倍，并且承受永生。 Artinya mengikuti Tuhan Yesus 意是说，跟随主耶稣的， mendatangkan keuntungan yang tidak ternilai. 就是能够得到的没有办法计算的这个价值。 Inilah yang diimani oleh Lukas. 这个是路加所有的这个信心， Dia sanggup melepaskan pekerjaan yang baik itu untuk menerima pekerjaan yang lebih baik. 就是他放弃了他原本很好的工作，来去接受一个更好的工作。 Kita belajar butir yang kedua. 我们来学习第2点。 Lukas, dia bukan saja seorang dokter, tetapi dia sangat berbakat dalam bidang penulisan. 路加呢，不仅是一位医生，他在写作方面呢，也是非常的有才华。 Bukan senang bidang penulisan ini. 我们知道，在写作方面呢，不是一件容易的事。 Kalau tidak ada bakat, kalau tidak ada karunia, susah untuk kita melakukan tugas. 如果没有才华，没有这样的恩赐，是很难去办得到的。 Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, 2 kitab ini ditulis oleh Lukas. 路加福音还有使徒行传呢，都是由路加所写的。 Bagaimana kita tahu Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas? 我们如何知道呢？路加福音还有使徒行传是由路加所写的呢？ Kalau kita lihat penerima penerima Injil Lukas dan penerima kitab Kisah Para Rasul merupakan orang yang sama. 我们可以看到呢，就是接受路加福音这封书信，还有使徒行传的，都是同一个人， Yaitu Theophilus. 就是提亚腓罗。 Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. 我们请看使徒行传的第1章第1节。 Ayat 1. 第1节， Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. 提亚腓罗呀，我已经做了前书。 Penerima Injil Lukas ialah Theophilus. 这个接受这个路加福音这封书信的也是提亚腓罗， Dan penerima kitab Kisah Para Rasul juga Theophilus. 而接受使徒行传的也是同一个人，也就是提亚腓罗。 Jadi dalam ayat ini mengatakan dalam bukuku yang pertama aku menulis. Jadi maksudnya buku yang pertama itu ialah
Injil Lukas. 在这里呢，他提到我已经做了前书，前书就是指着这个路加福音来说的。 Bagaimana kita mengenal pasti dua kitab ini adalah tulisan Lukas? 我们如何确定呢？这两封书信呢，就是这两卷书呢，都是由路加所写的呢？ Mari kita rujuk Kisah Para Rasul pasal 16. 我们请看《使徒行传》的16章。 Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10 hingga 12. 请看16章第10节到12节。 Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, ayat 10 hingga 12, 如果我们看看第10节到12节的话， penulis kitab Rasul ini dia menggunakan istilah kami. 在这里呢，他用了这个“我们”这个字眼。 Maksudnya penulis kitab Kisah Para Rasul ini turut serta dalam penginjilan Rasul Paulus. 意思说，写这个《使徒行传》的也是有跟着这个保罗一同来出去的。 Tadi kita sudah rujuk kitab Filemon. Di situ mengatakan Lukas ini adalah teman sekerja Paulus. 刚才我们所念的腓利门书呢，也有记载说，路加也是这个保罗的同工。 Jadi jika begitu, besar kemungkinan penulis kisah Rasul ini adalah Lukas, sebab Lukas adalah teman sekerja Paulus. 所以非常大的可能呢，这个《使徒行传》的作者就是路加，因为路加是保罗的同工。 Selain daripada itu, kita juga dapat mengenal pasti penulisnya daripada cara ataupun gaya penulisan. 此外呢，我们也可以确保他是这个作者，是因为他所写的这些风格、方式等等。 Apabila kita mengkaji Injil Lukas, 如果我们去查考路加福音的话， catatannya begitu lengkap. 他所记载的非常的完整， Dan gaya penulisannya bersifat medikal. 而且呢，他的写作方式呢，风格就是好像医药方面的。 Nah, kita lihat satu contoh, 我们来看一个例子， yaitu kita ambil contoh keadaan demam ibu mertua Petrus. 我们看看这个彼得的岳母的这个事迹。 Nah, mari kita lihat apakah catatan Injil Matius. 我们来看看马太福音如何的来去记载。 Matius pasal 8 ayat 14. 马太福音的第8章14节， Ayat 14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. 耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。 Di sini mengatakan sakit demam. 在这里提到是害热病。 Kita lihat apa pula catatan Markus. 我们看看马可福音是如何的记载。 Kita lihat Markus pasal 1 ayat 30. 请看马可福音的第1章30节。 Ayat 30. 1章的30节， Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Nah, ini pun catatannya sakit demam. 西门的岳母正害热病躺着，这里也是记载着害热病。 Sekarang kita lihat macam mana catatan Injil Lukas. 我们来看看就是路加福音是如何记载呢？ Pasal 4 ayat Lukas pasal 4 ayat 38. 路加福音第4章38节。 Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. 耶稣出了会堂，进了西门的家，西门的岳母害热病甚重。
Matius dan Markus mencatatkan sakit demam. 马太福音还有马可福音是记载着这个彼得的岳母呢正害热病， Tapi Lukas bilang demam keras. 而在路加福音却记载害热病甚重。 Biasanya kalau kita yang bukan dokter, 那一般上，如果像我们是不是医生的话， tiba-tiba kita jatuh sakit. 我们突然生病了， Demam panas. 我们会说我们发烧了， Sebab kita bukan dokter. 因为我们不是医生， Kita tidak tahu keadaan kesehatan kita. 我们不知道我们的健康状况是如何。 Kadang-kadang ada orang, oh ini demam biasa saja. 有些人可能会说这是只是一般普通的发烧罢了， Tak perlu pergi ke hospital. 不需要去医院， Cukup makan Panadol saja. 只是吃退烧药就可以了。 Tapi bila kita pergi ke klinik, berjumpa dengan dokter, 但是如果我们去到诊所看医生的话， sebab dokter ini tahu, 医生他自己也知道， sebab itulah bidangnya. 因为这个是他的这个行业，他的 Dia 专 boleh 业， mengenal pasti keadaan pesakit, sama ada penyakitnya teruk ataupun tidak. 就是他能够确定呢，就是这位病人呢，他的病是很严重还是比较轻微的。 Oleh karena Lukas ini seorang dokter, itulah dia tahu keadaan ibu mertua Petrus, penyakitnya bukan demam yang biasa. 所以，因为路加是一位医生，所以他可以看得到呢，西门的彼得岳母呢，她害热病甚重，不是一般普通的发烧罢了。 Jadi dia menuliskan demam keras. 所以在这里他就记载了害热病甚重。 Jadi dari sini kita tahu Injil Lukas dan kisah para rasul ditulis oleh Lukas. 所以在这里我们可以知道呢，路加福音还有使徒行传都是由路加所写的。 Lukas seorang yang terpelajar 这个路加呢也是一个有学问的人， dan mempunyai bakat ataupun karunia dalam bidang penulisan. 在写作方面呢非常的有才华，也有恩赐。 Dan Lukas telah mempergunakan sebaiknya bakat dan karunia yang ada padanya. 他能够好好的来去善用他所拥有的这个恩赐还有才华， Untuk pelayanan firman Tuhan. 就是为了这个神的道的侍奉。 Sebenarnya di dalam gereja kita ramai orang yang mempunyai karunia dan bakat. 其实，在我们的教会呢，也有很多的人都有这样的才华或者是恩赐。 Sayang sekali kalau tidak diguna di dalam gereja. 非常可惜的，却没有用在教会里头。 Misalnya kalau di masyarakat dia bekerja sebagai cikgu, guru. 例如，在社会里呢，他是一位老师， Tetapi dia tidak membantu dalam tugas kelas pendidikan agama. 但是呢，在教会里呢，他却没有协助这个宗教教育的工作， Di luar bidangnya music contohnya. 或者是他是这个音乐方面的侍奉。 Tetapi di dalam gereja dia tidak membantu dalam tugas-tugas choir dan sebagainya. 但是在教会里头呢，他却没有协助任何的这些侍奉，例如诗班还有其他的侍奉等等。 Oleh itu kita mestilah mempergunakan karunia yang ada pada kita itu. 所以我们要好好的来去善用我们有的这些恩赐。 Mari kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 14. 请看提摩太前书的第4章。 1 Timotius pasal 4 ayat 14. 提摩太前书第4章14节。 Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat
dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。 Setiap orang pasti diberi Tuhan karunia. 每一个人呢，都会有从神而来得到的这些恩赐。 Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. 有一些是可以有很多，有一些却是很少。 Banyak ataupun sedikit karunia yang kita peroleh itu tidak penting. 不管所得到的恩赐是多还是少，这不重要。 Terpenting ialah apakah kita melakukannya atau melaksanakannya. 最重要的就是我们是否有去用呢？ Janganlah kita seperti hamba yang jahat dan malas itu. 我们不要像那个懒惰、坏的这个仆人一样， Yang dapat 1 talenta itu, 就是拿到1000两银子的。 setelah dia mendapat talentanya, dia menguburkannya ke dalam tanah. 因为他拿到了钱之后呢，就把它埋在土地里。 Lalu apabila tuannya pulang dan mendapati hamba itu jahat dan malas, 当主人回来了之后呢，发现了这个仆人非常的懒惰， akhirnya hamba yang jahat dan malas itu dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. 所以最后呢就被丢入这个非常可怕的黑暗里。 Kita belajar butir yang ketiga. 我们来学习第3点， Lukas seorang yang teliti dan bekerja keras. 就是路加是一位非常的细心，而且能够用功去做的一个人。 Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 2 hingga 3. 请看路加福音的第1章2到第3节， Lukas pasal 1 ayat 2 hingga 3 ayat 2. 第2节。 Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. 述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。 Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. 第3节，这些事我既从起头都详细考察了，就定义要按着次序写给你。 Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sekitar tahun antara tahun 60 sampai 65 Masehi. 这个路加福音呢，是大约在60至65年之间所写的， Yaitu kira-kira 30 tahun sesudah Yesus terangkat ke sorga. 就是大约在主耶稣升天之后的30年后。 Lukas, dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. 路加从来都没有见过主耶稣， Sebab Lukas ini bukan di kalangan 12 rasul itu. 这个路加呢，也不是12位使徒的其中一位。 Jadi macam mana Lukas menulis Injil Lukas? 所以路加是如何写出这个路加福音的呢？ Di mana dia dapat sumber? 他是哪里拿到这些资料的呢？ Dari 12 rasul. 就是从这12位使徒身上拿到的。 Lukas bukan saksi mata, dia tidak pernah bertemu dengan Yesus pun. 路加他不是亲眼曾经见过耶稣的， Tapi bila kita membaca Injil Lukas, 但是如果读这个路加福音的话， penulisannya sangat baik. 他所写的非常好， Seolah-olah Lukas ada pada zaman Tuhan Yesus. 就好像是路加在主耶稣的时代就已经是存在了。 Tentulah ini ada kaitan dengan ketelitian dan usaha kerasnya. 这也是他的努力，还有他的这个仔细。
Katakan hari ini ibu gereja menyuruh kita menulis sejarah gereja Yesus benar Sabah. 就好像是今天，如果沙巴总会呢要求我们来去写这些沙巴教会的历史， Kita bagi tugas itu kepada generasi yang baru. 我们交给这些新的一代。 Itu bukan tugas yang mudah karena kita sendiri generasi yang baru ini belum dilahirkan pada tahun 1927. 交给新的一代呢，这不是一件容易的事，因为在1927年，新的这一代呢都还没有出生。 Jadi macam mana kita menulis? 那我们要如何的来去写呢？ Maka perlu kita tanya generasi yang tua. 所以我们要问那些前一辈的人。 Dan ini memerlukan ketelitian dan usaha yang keras. 所以这些都是需要这些用心用功的。 Kalau kita lihat catatan Injil Lukas ini, 如果我们看看路加福音的记载， catatannya begitu lengkap. 它的记载呢非常的这个完整。 Kita lihat satu contoh. 我们来看一个例子， Peristiwa ya ketika Petrus memotong telinga hamba imam besar itu. 就好像是彼得把这个大祭司的仆人的耳朵割下来。 Kita lihat apa catatan Matius. 我们看看马太福音是如何的记载。 Matius pasal 26 ayat 51. 马太福音的26章51节。 Matius 26 ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus menghulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. 有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。 Nah, di sini mencatatkan putus telinganya. 这里是说削掉了他的一个耳朵。 Kita lihat apa catatan Markus. 我们来看看马可福音的记载， Pasal 14 ayat 47. 马可福音14章47节。 14 ayat 47. Di sini juga mengatakan putus telinganya. 这里也是记载削掉了他一个耳朵。 Tapi kita lihat catatan Lukas. 我们来看看路加福音的记载， Pasal 22 ayat 50. 22章50节。 Lukas 22 ayat 50. 22章50节。 Di sini mengatakan sehingga putus telinga kanannya. 削掉了他的右耳。 Matius dan Markus cuma sebut putus telinga, tapi tidak dibagi tahu kiri ke kanan. 马太福音还有马可福音是记载呢，是一个耳朵，没有说明是左边还是右边的耳朵。 Tetapi Lukas dia catat dengan lengkap, dia bagi tahu telinga kanan. 但是路加福音却很清楚的记载是右耳。 Tentulah semasa dia menemu ramah rasul-rasul itu, dia tanya dengan lebih detail. 就是他肯定是很仔细的来去问那些使徒们。 Menunjukkan Lukas dia bersungguh-sungguh di dalam usaha pekerjaannya itu. 这说明呢，这个路加在他的工作方面呢，非常的用心用功。 Mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 23. 请看哥罗西书的3章23节。 Kolose pasal 3 ayat 23. 哥罗西书3章23节。 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 Apapun yang kita lakukan, mesti kita lakukan dengan sebaik mungkin. 就是我们不管是做什么事，都要做到是最好。 Kalau kita melakukan sesuatu tugas, mesti disiapkan tepat pada waktunya. 所以我们也要就是很准时的来去完成我们的工作。 Dan kadang ada orang suka menangguh-nangguh tugas. 有一些人很喜欢去拖，一直拖在拖自己的工作， Ataupun dia melakukan tugas itu tetapi tidak dengan sebaik yang mungkin. 或者是说他有去做那份工作，但是却没有用心尽力的去做。 Baik, kita belajar butir yang keempat. 我们来学习第4点， Lukas seorang yang dapat bekerja bersama-sama dengan teman sekerja. 就是路加能够和他的同工一起的来工作。 Kadang-kadang ada orang yang tidak dapat bekerja bersama-sama dengan rekan sekerja. 有一些人是没有办法和同工们一起工作的， Lalu dia lebih suka kerja sendiri-sendiri. 有一些人他比较喜欢单独自己一个人工作。 Sebenarnya itu tidak baik. 其实这不是好的， Sepatutnya kita bekerja bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja. 我们应该要和我们的同工一起工作， Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 因为有福同享，有难同当。 Kalau kita melakukan tugas itu seorang diri memang susah. 如果自己单独一个人去做的话，那么这也不是一件好事。 Sama seperti dulu Musa, dia seorang diri saja memimpin bangsa Israel yang jumlahnya begitu besar. 我们可以看到呢，之前的这个摩西呢，带领以色列人的时候，就是自己一个人罢了。 Bila bapak mertua dia pergi melawat Musa, Yitro bilang tidak baik apa yang kau lakukan ini. 当他的岳父呢耶特罗来去探望他的时候呢，就说这样是不好的， Dia memberi cadangan yang baik. 所以就给了一个很好的建议， Harus memilih ataupun melantik pemimpin-pemimpin untuk membantu tugas Musa itu. 就是要选出一些领袖呢来去帮助减轻他的工作。 Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 16. 我们请看《使徒行传》的第16章， Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10 hingga 12. 《使徒行传》16章第10节到12节。 Ayat 10. 第10节， Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat 11. 11节， Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samothrace, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Ayat 12. 12节， Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, di sini kalau kita lihat catatan Lukas, 在这里，如果我们看看这个路加的记载， dia menggunakan istilah kami, bukan saya. 在这里呢，他是用我们而不是我， Kami maksudnya satu pasukan. 我们就是指着一个团队。 Jadi Lukas ini seorang rekan sekerja yang dapat bekerja bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. 所以路加可以说是一个能够和其他的同工合作的这些人。 Bagaimana supaya kita dapat bekerja bersama-sama dengan rekan yang lain? 我们要如何和其他的同工呢合作呢？ Paling penting ada kerendahan hati. 最重要就是有谦卑的心。
rendah hati di antara satu dengan yang lain. 就是要谦卑， Tidak boleh anggap diri lebih hebat daripada orang lain. 不可以认为自己比别人更厉害， Ataupun kita anggap pandangan ataupun cadangan kita saja yang betul. Cadangan yang lain tidak boleh pakai. 或者是认为说我们自己的意见看法比较好，而别人的意见和看法都不能够采用。 Ada masa kita diam. 有时候可能我们安静不说话， Ada masa kita berbicara, tapi ada masa kita diam dan dengar cadangan orang lain. 有时候我们安静不说话，有时候我们是说话，我们要听取别人的意见。 Dengan begitu kita dapat bekerja bersama-sama dengan orang lain. 这样我们才能够和别人一起的来去分工合作。 Baik, kita belajar butir yang terakhir. 我们来学习最后的一点， Lukas setia sampai akhir. 就是路加能够忠心到最后。 Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16. 请看《使徒行传》28章 Kisah 16节， Para Rasul pasal 28 ayat 16. 《使徒行传》28章16节。 Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 进了罗马城，保罗蒙准和一个看守他的兵另住在一处。 Baik, pada zaman itu mentaliti manusia, manusia ini anggap dunia ini rata. 就是在那个时代呢，很多的那些人的想法，这个世界是平坦的， Dunia ini rata saja dan ada hujungnya, ada hujung. 就是平坦的，是会有尽头的。 Coba kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 我们请看《使徒行传》的1章第8节， Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 《使徒行传》1章8节。 Di sini ada mengatakan dan sampai ke hujung bumi. 在这里有提到，直到地极。 Manusia zaman itu mereka anggap dunia ini ada hujungnya. 就是在那时候呢，那些人的看法就是，这个世界是有这个尽头的。 Dan mereka anggap hujung dunia ini ialah Roma. 而他们认为呢，这个地极呢，就是指这个罗马。 Jadi tadi kita sudah lihat di Kisah Rasul pasal 28 ayat 16. 刚才我们所念的《使徒行传》28章16节， Paulus sampai ke Roma untuk memberitakan Injil. 就是他进了罗马城来去宣传福音。 Dan Lukas turut bersama-sama dengan Paulus. 而那时候呢，路加也是有和保罗在一起。 Ada seorang rekan sekerja Paulus namanya Demas. 这个保罗呢，有一位同工是叫低马， Tapi Demas ini dia sampai Roma kah? 但是低马有来到罗马吗？ Mari kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 10. 请看提摩太后书第4章第10节。 2 Timotius pasal 4 ayat 10. 提摩太后书第4章第10节。 Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. 因为低马贪爱现今的世界，就离弃我，往帖撒罗尼迦去了。 Di sini mengatakan Demas telah mencintai dunia. 在这里告诉我们说，低马贪爱现今的世界， Dia gagal di pertengahan jalan. 就是在半途中就失败了。
Tetapi Lukas, dia tetap setia mengikuti Paulus sampai ke Roma. 但是呢，路加却非常的忠心，能够跟随保罗一直来到罗马。 Dan ada pandangan mengatakan Lukas telah mati syahid ketika berada di negara asing. 就是有这样的看法说，就是这个路加呢是在异国，在外国呢殉道的。 Mari kita lihat apa kata Lukas. 我们来看看路加怎么说。 Lukas pasal 9 ayat 62. 请看路加福音9章62节。 Lukas pasal 9 ayat 62. 路加福音9章62节。 Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. 耶稣说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。” Inilah catatan Lukas. 这是路加的记载， Dia memetik perkataan Tuhan Yesus. 就是他去拿了这个主耶稣所说的话。 Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. 手扶着犁向后看的，不配进神的国。 Jadi marilah kita meneladani kesetiaan dan ketekunan Lukas. 所以，让我们一同的来学习这个路加的忠心，还有这个殷勤。 Syukur kepada Tuhan, dalam kesempatan ini kita telah mempelajari firman Tuhan tentang seorang dokter yaitu Lukas. 非常感谢主，趁着这个机会，我们一同的来学习有关一位医生，就是路加。 Seterusnya kita memuji Tuhan. 接下来，我们一起赞美神。 Kidung 288. 288首， Maaf, 282. 抱歉，282首。 Bekerja, jadi hamba setia, selalu bergiat ikuti jejaknya. Janganlah kau takut, berani dan gentar, asal mau menderita, Yesus pasti bantu. Giatlah, 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 berharap, berdoa, giat sampai Tuhan datang. Bekerja, jadi laskar Tuhan, haruslah berani gempur kubu iblis. Yesuslah panglima, ku dengar perintahnya, segera pergilah beritakan Injilnya. Giatlah, 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 berharap, berdoa, giat sampai Tuhan datang. Bekerja, takkan percuma, bila tugas selesai dia sambut di langit. Selalu bersabar, tak mencari nama, bersama umatnya memuji nugeranya. Giatlah, 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 berharap, berdoa, giat sampai Tuhan datang. Untuk mengakhiri kebaktian kita, sekali lagi kita berdoa. 作为聚会的结束，我们再一次的祷告。 Di dalam doa kita ingat ya, membantu doa segala
kerja-kerja suci di dalam gereja kita. 在祷告中，我们不忘了为教会的一切圣工来去代祷。 Bantu doa iman, kepercayaan kita dan juga keluarga kita 我们也为我们自己本身还有家人的这个信仰来去代祷， yang lemah dan sakit juga kita peringati mereka. 还有身体欠安以及软弱的弟兄姐妹，我们也在祷告中纪念他们， Sama-sama berdoa. 一起祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita berakhir di sini. 非常感谢主，聚会在此结束。 Tuhan memberkati dan jumpa lagi. 愿神祝福大家平安，再会。